Jika tidak mahu nama masing-masing didedahkan sebagai wakil rakyat yang culas atau ponting, mereka wajar membuktikan diri masing-masing lebih baik berbanding budak sekolah. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, tugas seseorang ahli parlimen bukan sekadar terpekik terlolong dalam Dewan Rakyat atau berbahas dengan cara tidak matang. Tugas mereka katanya adalah membawa suara rakyat dari kawasan masing-masing ke parlimen. Katanya, jadi sepatutnya mereka kena buktikan semua ahli parlimen adalah lebih baik daripada budak sekolah. Bukan hanya terpekik terlolong dalam parlimen, berbahas dengan tidak matang dan isu yang tidak membantu rakyat sekalipun. 2 hari lalu yang di-Pertuan Dewan Rakyat, Johari Abdul mencadangkan nama ahli-ahli parlimen yang sengaja ponting sidang mungkin akan dipaparkan di laman web parlimen. Langkah itu dibuat bagi memaklumkan orang ramai mengenai kesungguhan ahli parlimen masing-masing menjalankan tugas hakiki mereka. Kata Johari, itu adalah antara penambahbaikan yang akan dilaksanakan bagi meningkatkan kehadiran ahli parlimen di Dewan Rakyat. Menurutnya, cadangan itu akan dibincangkan dengan jawatan kuasa parlimen yang turut dianggotai wakil pembangkang. Katanya, saya akan bincang perkara ini kerana saya tidak boleh terus berikan arahan. Selepas perbincangan akan diputuskan bila akan bermula. Seeloknya kita mulakan papan nama di laman web secepat mungkin. Mungkin pada persidangan yang akan datang, ini antara penambahbaikan yang kita akan buat kerana ia akan memberikan peluang kepada masyarakat yang memilih mereka bertanya di manakah ahli parlimen berkenaan menghilangkan diri. Menurut Muhammad Akmal, dalam konteks pelajar, mereka diarah untuk hadir ke sekolah pada setiap hari kerana memang itulah tanggungjawab mereka. Katanya, maka salah satu tanggungjawab ahli parlimen ialah hadir dan berbahas dengan matang mengenai isu rakyat di parlimen. Dia turut memuat naik laporan media mengenai rasa tidak puas hati apabila terdapat cadangan untuk mendedahkan nama ahli parlimen yang ponting persidangan. Katanya, ahli parlimen patut menunjukkan teladan yang baik sebagai seorang pemimpin untuk diteladani. Katanya, kalau budak sekolah kita minta mereka berdisiplin, kenapa tidak kita? Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim menegaskan cadangan supaya nama ahli parlimen yang sengaja tidak hadir atau ponting sidang parlimen dipaparkan di laman sesawang bukanlah reformasi yang ditunggu-tunggu. Sebaliknya, bekas pengurusi PKR Johor itu berkata, Dewan Rakyat memerlukan reformasi lebih besar dan bermakna seperti mengembalikan Akta Perkhidmatan Parlimen. Katanya, ia bagi menjadikan parlimen cabang kerajaan bebas daripada eksekutif supaya parlimen dapat berfungsi dengan efektif dalam sistem berkerajaan dan mengamalkan doktrin pengasingan kuasa. Speaker Dewan Rakyat perlu ada wawasan lebih murni dan berwibawa tinggi untuk membina amalan demokrasi berparlimen lebih bermakna. Beliau berkata demikian mengulas kenyataan Tan Sri Johari Abdul mengenai tindakan memaparkan nama ahli parlimen yang sengaja tidak hadir atau ponting di laman web Dewan Rakyat. Yang di-Pertuan Dewan Rakyat itu berkata, ia antara beberapa penambahbaikan akan dilaksanakan bagi meningkatkan kehadiran ahli parlimen dalam sidang Dewan Rakyat kerana mereka mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap pengundi serta kawasan parlimen yang diwakili. Dalam pada itu, Hassan menyifatkan cadangan disuarakan Johari itu menghampiri perilaku memfitnah sambil menegaskan ahli parlimen tidak sewajarnya dilayan seperti kanak-kanak sekolah. Katanya, ahli parlimen memerlukan seorang speaker, bukannya monitor bilik darjah. Ahli parlimen perlu dipandang dengan hormat dan bersangka baik, bukannya sangkaan buruk dan bersikap berniat jahat terhadap mereka. Ahli Parlimen Titiwangsa Datuk Seri Johari Abdul Ghani ketika mengulas isu sama menegaskan perlu ada tata cara atau alasan yang munasabah sekiranya cadangan disuarakan yang di-Pertuan Dewan Rakyat itu ingin dilaksanakan. Katanya, jika ahli parlimen itu di pihak kerajaan, sudah pasti ada bertaraf menteri atau timbalan menteri yang tentunya mempunyai banyak urusan menyebabkan mereka tidak berkesempatan untuk hadir di Dewan Rakyat. Katanya, saya setuju mengenai perkara itu, tetapi sebenarnya bila kita mahu siapkan nama siapa yang ponting, itu perlu ada tata cara atau alasan yang munasabah. Cadangan pengecualian bayaran tol sempena Deepawali yang bakal disambut hujung minggu ini sedang dalam perbincangan. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, antara perkara yang diteliti adalah aspek perkongsian kos dengan syarikat pengendali lebuh raya. Katanya, kita tahu tentang cadangan pengecualian bayaran tol yang banyak kali disentuh ahli yang berhormat termasuk oleh ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng. Untuk maklumat, tol percuma dalam perbincangan. InsyaAllah ada berita baik. Tunggulah dalam masa 2-3 hari lagi, kerajaan akan umumkan. Terdahulu, RSN Raya Pakatan Harapan Jerutung pada sesi pertanyaan lisan meminta Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad menyatakan sama ada kerajaan bercadang untuk memberikan sebarang pelepasan tol sempena Deepawali. Bagaimanapun, Abdul Rahman berkata, sebarang pengumuman mengenai perkara itu akan dibuat selepas mendapat kelulusan dari Kementerian Kewangan.
Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul mengarahkan dua ahli parlimen masing-masing dari Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan keluar Dewan selepas mencetuskan kekecohan pada sesi petang persidangan. Kekecohan itu berlaku susulan dakwaan pelajar sekolah agama tidak dibenarkan melakukan takbir dan membaca kunut nazilah oleh Menteri Hal Ehwal Agama selain guru diugut kerana menyokong parti pembangkang pada pilihan raya. Arahan keluar dikenakan kepada Muhammad Musbahul Munir Masduki, Perikatan Nasional Parit Buntal dan Muhammad Sani Hamzan, Pakatan Harapan Hulu Langat selama sehari dan mereka dibenarkan memasuki Dewan semula esok. Kekecohan itu bermula susulan dakwaan dibuat Muhammad Musbahul ketika sesi perbahasan di peringkat jawatankuasa bagi Jabatan Perdana Menteri bahawa guru diugut berikutan menyokong parti pembangkang pada pilihan raya. Muhammad Misbahul berkata, guru sepatutnya diberikan hak untuk menyokong pembangkang dan berpolitik asalkan mereka tidak cuai menjalankan tanggungjawab masing-masing. Muhammad Sani kemudiannya bangkit mencela dengan menyatakan bahawa guru tidak boleh berpolitik di sekolah namun tiada halangan berbuat demikian jika berada di luar tugas. Muhammad Misbahul pula mempertikaikan tindakan Muhammad Sani yang tidak tahu peraturan Dewan Rakyat kerana bangkit mencelah perbahasannya tanpa kebenaran. Muhammad Misbahul menyambut perbahasan dengan mengharapkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama supaya tidak menghalang pelajar di sekolah agama daripada melaungkan takbir dan doa kunut nazilah kerana ia diajar dalam sunnah Rasulullah. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil yang juga ahli Parlimen Lembah Pantai mencela dengan menyatakan dakwaan terbabit tidak betul dan ia disambut beberapa ahli Parlimen PH yang membidas Muhammad Misbahul kerana memfitnah dan mengelirukan Dewan dengan kenyataan itu. Johari kemudiannya memutuskan supaya Muhammad Misbahul dan Muhammad Sani keluar Dewan selama sehari susulan kekecohan terbabit. Katanya, saya minta kedua-dua keluar pergi minum kopi. Hari ini saja, esok masuk semula. Seorang ahli parlimen hari ini mencadangkan kerajaan melantik bekas pengerusi bersih Ambika Srinivasan untuk menerajui Suruhanjaya Pilihan Raya. Pupuai Tong, Pakatan Harapan Kota Melaka memberitahu Dewan Rakyat bahawa Ambika harus menggantikan pengerusi SPR sedia ada Abdul Ghani Saleh yang akan bersara Mei depan. Katanya, kita maklum pengerusi akan bersara beberapa bulan lagi tahun depan Mei. Bagaimana kerajaan perpaduan akan melantik pengerusi SPR yang baru? Adakah mereka akan melalui jawatankuasa pilihan khas parlimen atau kita boleh mencadangkan nama? Sebab sebagai pengerusi itu adalah satu tugas yang memainkan peranan yang penting dalam usaha kita nak reformasi pilihan raya negara. Di sini saya cadangkan kerajaan perpaduan boleh mempertimbangkan Ambika sebagai pengerusi SPR yang baru yang akan datang apabila pengerusi sedia ada bersara. Ambika ialah seorang peguam dan peguam bela hak asasi manusia terkemuka dan merupakan bekas Presiden Majlis Peguam dari 2007 hingga 2009. Ambika juga merupakan penggerak di sebalik Bersih 2.0 pada 2011. Dia kini berkhidmat dalam Jawatankuasa Eksekutif Pertubuhan Bantuan Wanita dan menganggotai Jawatankuasa Khas Majlis Peguam mengenai hak orang asli. Sementara itu, antara pembaharuan pilihan raya yang dibangkitkan KOH hari ini termasuk persepadanan semula yang adil bagi sempadan pilihan raya dan tetap pegawai pilihan raya. Ku turut menggesa SPR mempertimbangkan pengundian dalam talian sebagai ganti undi pos. Seorang ahli Parlimen Perikatan Nasional menggesa kerajaan menyegerakan pembentangan rang undang-undang yang dicadangkan oleh PAS ketika parti itu menjadi sebahagian anggota kerajaan sebelum ini mengenai sekatan penyebaran agama bukan Islam kepada orang Islam di wilayah persekutuan. Zulkifli Ismail Perikatan Nasional Jasin berkata, Undang-Undang Syariah Peringkat Persekutuan diperlukan supaya Jabatan Kemajuan Islam Malaysia diberi kuasa untuk menyiasat sebarang aduan berhubung dakwaan penyebaran agama bukan Islam kepada orang Islam. Katanya, adakah kerajaan akan segerakan bentang Akta Kawalan ini di Parlimen memandangkan kebenaran itu memang telah diberikan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Tanpa undang-undang bertulis, aduan tidak dapat disiasat dan dibenteras. Sekiranya kuasa diberikan Perlembagaan Persekutuan tidak diterjemahkan melalui pergubalan akta ini di peringkat wilayah persekutuan, peruntukan perlembagaan tersebut akan menjadi sia-sia kerana tidak boleh dikuatkuasakan. Zulkifli mematik perkara 11/4 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan penggubalan undang-undang yang menghalang penyebaran agama bukan Islam kepada orang Islam sebagai sumber kuasa untuk rang undang-undang baru yang dicadangkan itu. Pada 2021, ketika PAS menjadi sebahagian kerajaan persekutuan pimpinan Barisan Nasional, Timbalan Menteri Agama ketika itu Ahmad Marzuki Syari mendedahkan rancangan untuk merangka 4 undang-undang syariah baru termasuk rang undang-undang kawalan dan sekatan terhadap penyebaran agama bukan Islam. Selanjutnya, Zulkifli hari ini menyatakan peruntukan peringkat negeri yang dikuatkuasakan di 10 negeri kecuali wilayah persekutuan, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak menyediakan sekatan terhadap orang bukan Islam menggunakan istilah eksklusif untuk orang Islam termasuk Allah, Baitullah, Kaabah dan lain-lain. Katanya peruntukan undang-undang ini boleh membantu kerajaan mengekang penyalahgunaan kalimah Allah di peringkat wilayah persekutuan. Zulkifli turut bertanya jika kerajaan akan menyediakan lebih banyak peruntukan untuk JAKIM
mengambil lebih ramai kaki tangan profesional dengan memberi tumpuan aspek penyelarasan undang-undang berkaitan syariah di peringkat negeri dan persekutuan. Ahli Parlimen Arau, Datuk Seri Syahidan Kasim mendakwa kerajaan menggalakkan rasuah dengan meletakkan syarat terhadap peruntukan kepada ahli Parlimen Pembangkang. Pada masa sama, Syahidan turut mempersoalkan kewajaran peruntukan kepada ahli Parlimen Pembangkang disyaratkan. Katanya kerajaan sekarang ini anti rasuah, tapi cara buat kerja menggalakkan rasuah. Kalau mana-mana ahli parlimen di sini sokong kami beri peruntukan, apakah itu bukan rasuah? Syahidan berkata Perikatan Nasional sudah mengadakan rundingan membabitkan peruntukan ahli parlimen Pembangkang sebanyak 2 kali. Katanya tapi jawapannya adalah surat yang dihantar terdapat beberapa syarat ketat termasuk memberi sokongan sehingga habis penggal yang tidak wajar berlaku. Jadi kalau kata tak berunding itu salah. PN dah berunding 2 kali serta-merta kita jumpa selepas Perdana Menteri menjawab soalan saya tahun lepas. Minggu lalu, ahli Parlimen Pembangkang memberitahu bakal menghentikan rundingan atau permohonan peruntukan untuk kawasan mereka dengan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Ketua Whip Perikatan Nasional Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dilaporkan berkata, beliau bertemu 2 kali dengan timbalan Perdana Menteri untuk berbincang mengenai peruntukan kawasan masing-masing. Taqiyuddin berkata beliau sudah 2 kali bertemu Fadilah berhubung perkara itu. Katanya saya mengesahkan saya lebih daripada sekali berjumpa dengan TPM yang dikatakan diberi mandat oleh Perdana Menteri untuk bincang peruntukan ini. Apa yang diminta TPM ini ialah supaya pihak pembangkang menulis surat kepada mereka, memberikan jaminan tertentu dan sebagainya. 2 ahli Parlimen Pembangkang yang mendakwa ditawar projek sebagai tukaran sokongan kepada kerajaan diseru melaporkan perkara itu kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia. Kata rang kapal yang juga timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, sekiranya seorang itu mempunyai maklumat bahawa dia telah pun ataupun ditawarkan rasuah dan sebagainya, ianya merupakan satu kewajipan untuk melaporkan isu ini kepada pihak berkuasa SPRM. Jadi dalam kes ini, sekiranya dia anggota tersebut mempunyai maklumat sedemikian, mereka sepatutnya membawa aduan ini kepada SPRM atau pihak berkuasa. Tetapi mereka perlu membuat aduan yang diperlukan. Ahli Parlimen Kubang Pasu, Ku Abdul Rahman Ku Ismail dan Ahli Parlimen Besut, Muhammad Zulkifli Jusuf didakwa pada Jumaat bahawa mereka ditawar projek bagi kawasan masing-masing sebagai tukaran menyokong pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ram Kapal menjawab RSN Raya Pakatan Harapan Jurutung yang meminta kerajaan mengulas dakwaan 2 ahli parlimen itu dan pemimpin pembangkang Hamzah Zainuddin berhubung cubaan rasuah berkenaan. Raya menyoal sampai bila kerajaan akan berdiam berhubung dakwaan itu kerana ini akan mengakibatkan persepsi negatif bahawa kerajaan perpaduan cuba membeli ahli parlimen pembangkang. Raya turut mencadangkan laporan difailkan Jabatan Perdana Menteri dengan polis dan SPRM supaya tindakan fitnah jenayah boleh diambil terhadap Hamzah. Raya berkata Hamzah masih belum memfailkan sebarang laporan dengan SPRM berhubung dakwaannya itu. Selain itu, rang kapal memberitahu Dewan Rakyat pelbagai laporan telah dibuat terhadap pegawai SPRM kerana salah laku, salah guna kuasa, kecuaian dan lain-lain. Katanya kes salah laku bukan jenayah dirujuk kepada jawatan kuasa aduan SPRM, manakala kes salah laku jenayah dirujuk kepada polis dan SPRM. Katanya bagi kes berkaitan rasuah, salah guna kuasa dan penggelapan wang, pegawai berkenaan akan disiasat oleh SPRM. Ram Kapal berkata antara 2018 hingga September 2023, SPRM mengambil tindakan disiplin termasuk dalam bentuk amaran dan denda terhadap 42 pegawai manakala 15 pegawai telah dipecat. Beliau menjawab soalan Gobind Singh Dio Pakatan Harapan Damansara supaya kementerian memberikan butiran mengenai tindakan diambil terhadap pegawai SPRM yang bermasalah. Ahli Parlimen Pembangkang mencadangkan Jabatan Komunikasi Komuniti dibubarkan untuk menjimatkan 13 juta ringgit kerana kegagalannya berfungsi memberi penerangan yang baik. Abdul Latif Abdul Rahman, Perikatan Nasional Kuala Kerai berkata, agensi bawah Jabatan Perdana Menteri itu didakwa gagal menerangkan isu berkaitan harga barang dan konflik di Palestin sehingga mencetuskan polemik berterusan. Katanya, oleh itu saya cadangkan JECOM dibubarkan kerana gagal jalan tugas dengan sempurna serta tidak berfungsi dengan baik. Tidak bantu tarik sokongan kepada kerajaan dan bukan sebagai jabatan propaganda diharapkan. Katanya kerajaan dapat menjimatkan 13 juta ringgit menerusi pembubaran JECOM. Pada 2020, kerajaan diterajui Perikatan Nasional membuat penjenamaan semula Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa dan dikenali sebagai JECOM dengan peranan serta fungsi berbeza. JECOM bermatlamat mewujudkan komunikasi dua hala antara kerajaan dan rakyat dengan menyalurkan maklumat tepat, sahih serta bijaksana. Kerajaan telah membelanjakan 700 juta ringgit sejak 2020 hingga 2022 untuk promosi, iklan dan publicity untuk kerajaan. Berkongsi angka itu di Dewan Rakyat pada Selasa, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan lebih 500 juta ringgit dibelanjakan
semasa Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Menurutnya, selebihnya dibelanjakan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, namun beliau tidak membelanjakan sepenuhnya peruntukan itu. Katanya Ismail Sabri tidak belanja setinggi itu kerana ada lebihan. Sebab itu pada 2023, saya tidak ada apa-apa peruntukan selain meneruskan kontrak yang dibuat semasa Jadi 700 juta ringgit atau lebih kurang pada peringkat awal 300 juta setahun. Itu saya melanggar peraturan dan tata kelola dan keterlaluan. Oleh itu saya telah mengarahkan perbelanjaan mulai tahun depan. Kerana tahun ini saya hanya mengambil kontrak sedia ada, menerusi kontrak dipersetujui oleh Bermakna tahun 2023 tiada peruntukan. Untuk 2024 saya telah mengarahkan Kementerian Kewangan tidak meluluskan lebih daripada 100 juta ringgit. Tegas Anwar beliau berpendapat kerajaan tidak harus dibebankan dengan iklan dan publiciti tambahan untuk Perdana Menteri kerana ia boleh dilakukan menerusi program turun padang dan menerangkan isu dalam media masa. Beliau berkata demikian di Dewan Rakyat bagi menjawab persoalan Perabakaran Pakatan Harapan Batu berkaitan perbelanjaan promosi, iklan dan publiciti kerajaan dari tahun 2020 hingga 2022. Datuk Rosul Wahid, Perikatan Nasional Hulu Terengganu, kemudian bangkit bertanya berapakah jumlah peruntukan bagi poster melibatkan Perdana Menteri Anwar. Menurutnya, beliau pergi ke Kuala Selangor dan dakwanya sepanjang jalan malah setiap 1 kilometer ada poster Perdana Menteri. Katanya, saya lihat di tepi jalan. Saya pergi ke Kuala Selangor, boleh dikatakan sepanjang jalan, setiap 1 kilometer ada gambar Perdana Menteri. Berapakah belanja untuk hal tersebut? Anwar kemudian menjawab, seperti mana saya sebut, billboard yang ada itu adalah dalam perjanjian pada tahun 2022 dengan Saya tidak ada perjanjian baru. Perjanjian itu adalah untuk promosi sama ada Perdana Menteri. Iklan dan program itu diteruskan berdasarkan perjanjian pada 2022. Kerana pada 2023 tidak ada perjanjian peruntukan baru. Itu harus jelas, billboard itu hanya menggantikan apa yang telah ditandatangani foto dengan foto tambun, itu sahaja. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim Mohtar menyangka tiadanya takbir dan bacaan kunut nazilah ketika sambutan Minggu Solidariti Palestin di sekolah adalah satu bentuk Islamofobia. Sebaliknya, Naim berkata, definisi Islamofobia adalah salah tanggapan terhadap Islam oleh orang bukan Islam. Katanya Islamofobia dapat diartikan sebagai ketakutan terhadap agama Islam, penganut atau apa saja berkaitan dengannya. Persoalan larangan takbir dan sebagainya bukanlah disebabkan Islamofobia, tetapi lebih kepada salah faham berkenaan kebersamaan dan solidariti rakyat Malaysia terhadap isu yang berlaku di peringkat global. Terdahulu, Menteri Pendidikan Fadlina Sidiq menggesa semua pihak agar memberi ruang kepada sekolah untuk melaksanakan Minggu Solidariti Palestin. Berkenaan takbir dan kunut nazilah, Fadlina berkata, janganlah susah hati kalau sekolah tak ada takbir, tak ada kunut nazilah. Ada sebab mengapa ia berlangsung dalam suasana aktiviti yang dibenarkan dan bersesuaian dengan sekolah tersebut. Naim berkata lagi, kerajaan akan terus menggiatkan usaha penerangan bagi menunjukkan Islam adalah agama berteraskan keamanan, kesepakatan dan menggalakkan keharmonian dalam kalangan rakyat pelbagai bangsa, agama dan budaya. Bagaimanapun, Ahmad Marzuq Syari, Perikatan Nasional Pekalan Cepa, kemudian bangun mencela dan mendakwa salah tanggapan itu juga ada dalam kalangan menteri dengan membangkitkan hantaran ngam komen Pakatan Harapan Teluk Intan, DX. Marzuq merujuk hantaran ngam berkenaan imej murid memegang senjata mainan ketika program Solidariti Palestin yang mengundang perhatian sebelum ini dan berkata, sekolah bukan tempat untuk konflik, fahaman ekstrim dan keganasan. Katanya, adakah Yang Berhormat Naim berusaha untuk fahamkan menteri-menteri kabinet dulu? Howard Lee Pakatan Harapan Ipoh Timur kemudian menyuarakan bantahan dan berkata kenyataan tersebut bernada fitnah dan meminta timbalan speaker Alice Lau Kiong Ying mengarahkan Marzuq untuk menarik balik kenyataannya. Namun, Lau meminta Marzuq menjelaskan kenyataan tersebut. Marzuq kemudian menunjukkan salinan tangkap layar hantaran Nga yang memaparkan dua murid berpakaian seperti pejuang Palestin. Suasana Dewan kemudian menjadi kecoh apabila beberapa wakil rakyat dari kedua-dua pihak saling bertelagak dan melaungkan perkataan biadab dan fitnah. Lau kemudian mengarahkan Marzuq keluar Dewan setelah enggan menarik balik kenyataannya. Seramai 15 ahli Parlimen Perikatan Nasional bertindak keluar Dewan Rakyat selepas dua rakan mereka dihalau daripada sidang Parlimen. Mereka yang dihalau keluar dari Dewan Rakyat ialah Ahli Parlimen Pekalan Cepa, Ahmad Marzuq Syari dan Ahli Parlimen Parit Bunta, Muhammad Misbahul Munir Masduki. Pada sidang media di Parlimen, Ahli Parlimen Arau Syahidan Kasim berkata, tindakan keluar Dewan Rakyat itu sebagai tanda solidariti terhadap rakan mereka dan menjelaskan mereka akan kembali serta-merta untuk baki sesi hari ini. Marzuq dan Misbahul telah dihalau keluar pada awal hari ini untuk membangkitkan isu mereka mengenai pendirian kerajaan terhadap Palestin. Syahidan sebaliknya mendakwa Ahli Parlimen PN merupakan satu-satunya penyokong setia Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya, kami nak bagi tahu kamilah penyokong setia Perdana Menteri PMX Anwar Ibrahim kata menyokong Palestin anti-Israel. Tapi macam-macam mereka Ahli Parlimen kerajaan buat.
Kami minta ahli parlimen di belah sana termasuk ahli-ahli UMNO. Kami yang nampak memperjuangkan kenyataan Perdana Menteri. Mereka ahli parlimen kerajaan berbelah bahagi. Perdana Menteri kena cek balik puak-puak kata kawan-kawan dia tu. Menyokong ke tidak menyokong, kita tidak tahu. Marzuq pada sidang media di parlimen tidak berpuas hati dengan tindakan timbalan Speaker Dewan Rakyat, Alice Lau yang menghalaunya keluar dari Dewan Rakyat. Katanya, saya bangun bertanya Menteri Agama Muhammad Naib Mokhtar, apa peranan agensi agama Menteri Agama untuk menangani isu Islamofobia dan salah tanggap masyarakat di luar terhadap agama. Bahkan bukan saja di kalangan orang biasa, tetapi di kalangan menteri pun salah faham tentang agama. Marzuq memberi contoh salah faham perjuangan Palestin yang merujuk hantaran media sosial oleh Menteri Pembangunan Kerajaan Terpatat dengan komen pada 28 Oktober yang didakwa membawa persepsi negatif terhadap Islam. Imej itu menggambarkan dua kanak-kanak sekolah memegang senjata mainan dan berpakaian menyerupai perjuangan Palestin dengan menyatakan sekolah bukanlah tempat untuk konflik, pandangan ekstrim dan keganasan. Howard Lee, Pakatan Harapan Ipoh Timur, sebelum ini membangkitkan perintah tetap terhadap Marzuq kerana mengaitkan motif tidak wajar terhadap Ngah. Muhammad Misbahul Munir Masduki dihalau keluar dari sidang parlimen oleh Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul bersama ahli parlimen Hulu Langat Sani Hamzah selepas perang mulut antara kedua-duanya. Misbahul menyoal mengenai dakwaan sekolah tidak dibenarkan melaungkan takbir atau membacakan Qulun Nazila semasa Minggu Solidariti Palestin anjuran Kementerian Pendidikan.